Dan disebabkan pengaruh cerita tadilah menyebabkan dia bertahun-tahun takut nak keluar daripada rumah dia. Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So hari ni aku akan membincangkan ataupun aku akan memperbahaskan, macam pelik je, tak kisahlah, tentang Meghan is Missing. Baru-baru ni viral dekat TikTok tentang pandangan dorang apabila dorang menonton filem Meghan is Missing. Dan ramai jugalah yang request dekat aku ni untuk aku ceritakan kenapa filem ni boleh trending dekat TikTok. So adakah cerita ni based on true story atau sekadar karya kreatif semata-mata? Ada yang kata lepas diorang tengok je movie ni, ramai yang merasa sangat-sangat menyesal dan trauma. So Meghan is Missing ni sebenarnya tentang apa? So without wasting any time, let's get started. Ta-da! And here we are, the stars of the hour on Amy's new video camera. You're a hoe. H-O-ho. Sebenarnya filem Meghan is Missing ni telah ditayangkan pada tahun 2011, iaitu beberapa tahun yang kebelakang. Filem ni menjadi perbualan hangat di TikTok apabila pengguna TikTokers ni share reaction diorang lepas diorang tonton filem tadi. Dan diorang kata diorang ni sangat-sangatlah trauma dan ada yang takut nak keluar daripada rumah lepas diorang tengok filem tadi. So ada seorang pengguna Twitter yang tweet lepas dia tengok je cerita tadi. Dia kata dia sangat-sangat takut nak keluar daripada rumah dan dia juga takut nak biarkan adik-adik dia untuk keluar daripada rumah. Dan disebabkan pengaruh cerita tadilah menyebabkan dia bertahun-tahun takut nak keluar daripada rumah dia. So apakah benda yang membuatkan diorang ni merasa sangat-sangat takut lepas diorang tengok cerita tadi? Cerita ni sebenarnya telah dibuat di Amerika dan dikarya ataupun diarah oleh Michael Goy. Jadi dalam filem ni, Michael telah menggunakan kaedah rakaman found footage. Dan kalau korang perasan, found footage ni dia rakaman dia macam kau pegang kamera, korang rakam sendiri. Bukan ada cameraman asing yang merakamkan korang punya lakonan, tak. Tapi found footage ni dia sebenarnya macam kita pegang kamera tu sendiri dan kita record. Dia macam seolah-olah macam vlog. So dengan footage ni, filem tu akan nampak lebih realistik. Dan sebenarnya genre filem ni lebih kepada psychological horror film. Kalau korang nak tahu contoh-contoh movie Malaysia yang membuatkan macam found footage ni, macam cerita Ia Wujud dan juga filem Quarantine. So kedua-dua filem ni menggunakan style found footage. Dikatakan filem Meghan is Missing telah di-shoot pada tahun 2006. Tapi ada masalah besar yang timbul lepas filem tu telah disiapkan, yang mana tak ada satu company penerbit yang sanggup nak terbitkan filem yang dikarya oleh Michael Goy. Sampailah satu hari ada satu company yang setuju untuk terbitkan filem tadi dan diorang ni setuju untuk tayangkan filem yang penuh kontroversi tu pada tahun 2011. Sebenarnya filem ni tentang dua orang remaja perempuan yang berkawan baik. Nama pelakon utama dalam cerita ni adalah Rachel Quinn yang telah memegang watak sebagai Megan Stewart, dan manakala Amy Herman pula memegang watak sebagai Amy Perkins. Oh, there you are. Hello, my name's Amy Herman, and today's January 13, 2007. Oh shit! The hot squad has arrived. Get the out of my face. Fuck you, bitch! Dalam movie tu, diorang berdua ni sebenarnya berasal daripada Hollywood Utara. Meghan digambarkan sebagai seorang gadis yang berusia 14 tahun dan dia ni sangatlah popular dekat sekolah dia. Dalam filem tu, Meghan digambarkan sebagai seorang remaja yang tak ada kehidupan yang membahagiakan. Dia ni sebenarnya ada kisah silam yang buruk yang mana dia telah menjadi mangsa penderaan semasa dia masih kanak-kanak. Dan watak Meghan ni merupakan seorang yang sangat-sangat ketagih dengan dadah dan dia telah mengalami beberapa tekanan perasaan disebabkan trauma yang telah dialami masa dia masih kecil. So dalam cerita ni, Meghan telah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Josh dan dia kenal dengan lelaki tu melalui online. So satu hari dia telah decide untuk berjumpa dengan Josh. I was talking to this kind of cool guy and he's gonna be there, so I thought I'd check him out. Damn, all the hot girls in one place. Yeah, where you're not. I was at summer camp when I was 10. You were 10 when you did it? I'll just know. We'll know when the right guy comes along. Hey, Josh. Hey, cute girl. Doesn't he look like Brad Pitt?
Tapi lepas tu dia telah hilang secara tiba-tiba dan pada masa itulah Amy telah memulakan perjalanan dia untuk mencari Meghan. So, alone at last. I was just wondering if you talked to Megan today. No, I haven't. Megan Stewart, a beautiful, popular 14-year-old girl, vanished without a trace after going out with friends 2 days ago. The footage clearly shows that she encounters a man who appears to lead her away. Sebenarnya yang menculik Meghan ni adalah Josh sendiri dan dia telah menyembunyikan Meghan dengan kurung dia di sebuah bilik bawah tanah. So masa dia kena kurung ni, Meghan ni kena seksa dengan cara yang sangat tak masuk akal. You trust me? Yes. What did you do to Megan? Dan dalam filem ni ada banyak unsur-unsur keganasan yang agak melampau. Dan disebabkan ada unsur-unsur ni lah, banyak penerbit yang telah menolak untuk menayangkan filem tadi ke khalayak umum. Sebab diorang risau in case filem tadi tu ditayangkan, filem tu akan memberi impact yang sangat negatif pada orang ramai. Dikatakan juga filem tadi telah dikritik oleh pengkritik filem. Diorang kata gambaran yang dibuat ataupun yang dilakonkan oleh pelakon utama serta pelakon-pelakon yang ada dalam Meghan is Missing dikatakan tak berpengalaman dan terlalu melampau menimbulkan aksi-aksi seksual. Sebenarnya filem ni sangat-sangatlah tak digalakkan untuk ditonton. Apatah lagi kalau korang masih bawah umur. So adik-adik, please jangan tengok filem ni. Sebabnya dalam filem ni ada unsur-unsur seksual yang agak keterlaluan. So please avoid untuk tengok cerita ni. Dan dalam filem tu, Meghan telah dijadikan sebagai hamba abadi pada seks. So adakah filem ni sebenarnya berdasarkan kepada cerita yang sebenar? Jawapannya, tidak. Walaupun cerita dalam filem tadi ada kisah yang pernah terjadi pada dunia nyata ni, iaitu di mana kanak-kanak telah diculik, tapi filem Meghan is Missing ni sebenarnya bukan based on true story. Tapi ramai yang percaya cerita ni berdasarkan cerita yang sebenar. Disebabkan ramai yang tengok filem tadi dan diorang telah mengupload video reaction diorang dekat TikTok, pengarah Meghan is Missing iaitu Michael Goy tadi, dia telah mengupload satu video dan video tu adalah sebuah video amaran kepada orang yang nak tengok filem Meghan is Missing. Dan mesej dia macam ni. Saya dapat mesej dari Amber Perkins, pelakon utama dalam filem saya yang filem ini sedang meletup di TikTok. Saya tak dapat nak bagi amaran macam yang saya bagi dekat orang lain sebelum tengok Meghan is Missing, iaitu jangan tengok filem ni sorang-sorang, jangan tengok waktu tengah malam, dan bila korang nampak foto nombor 1 muncul di skrin, korang ada masa 4 saat untuk tutup. Kalau korang dah rasa takut sebelum korang mula nampak benda yang korang tak nak tengok. Saya minta maaf kepada orang yang dah tengok filem ini sebelum tahu pasal amaran ni. Untuk yang masih tak tahu sama ada nak tengok atau tak, saya dah beri amaran. So maksudnya kat sini, konten dalam filem Meghan is Missing sangat-sangatlah mengganggu, dan kalau korang nak tengok juga, itu adalah risiko korang sendirilah. Sedangkan pengarah dia sendiri pun dah bagi amaran sebab ramai penonton yang tengok filem tadi tu dapat kesan negatif dalam hidup dorang. In case korang ni jenis seorang yang mudah terpengaruh dan seorang yang mudah membayangkan sesuatu macam aku sarankan korang jangan tengok filem tadi. In case kalau korang tak tahu kenapa Michael tu upload satu video, sebabnya dia nak bagi amaran yang sebenarnya filem tadi tu sangat-sangatlah mengganggu emosi dan perasaan penonton. Kemungkinan besar bila korang tengok je filem tadi tu, korang akan murung dan mungkin akan trauma. Sebenarnya filem ni telah di-ban ataupun telah disenarai hitamkan di New Zealand. Walaupun filem ni mendapat kecaman yang hebat disebabkan ada yang takut bila diorang tengok filem tadi, sebenarnya tu bukanlah tujuan yang utama yang nak disampaikan oleh Michael Goy. Dia cuma nak sampaikan mesej betapa bahayanya kalau remaja ni di-expose ke media sosial. Macam-macam boleh jadi dan benda tu akan membahayakan keselamatan remaja tu sendiri. Lagipun kes dera, kes culik ni sebenarnya benar-benar terjadi pada dunia kita sekarang ni. Zaman sekarang pula makin canggih dengan teknologi-teknologi. Banyak apps-apps yang famous macam TikTok, macam Twitter, IG, Facebook, Bigo dan banyak lagi. Dan media sosial ni kalau korang tak pandai guna akan mendatangkan bahaya kat diri sendiri. Banyak dah kes dekat Malaysia ni yang mana seorang perempuan ni baru kenal dengan seorang lelaki melalui online.
Lepas tu si lelaki ni ajak perempuan ni jumpa. Lastly yang perempuan tadi ni jadi mangsa culik dan rogol. Aku bukan nak takutkan adik-adik yang sedang menonton video aku, tapi that is reality. Dunia ni kejam, okay? Please be careful dengan siapa yang korang kenal dekat online tu. In case kalau dia ajak berjumpa dekat tepi hutan ke, jumpa kat luar, please avoid, okay? Ini untuk keselamatan adik-adik sendiri. Bila aku search pasal filem ni, aku teringat pada kisah yang sangat menyayat hati tentang Junko Furuta. Junko Furuta ni seorang gadis Jepun yang kena culik dan dia kena seksa fizikal dan mental sampai akhirnya dia mati. Walaupun tak ada kena-mengena dengan filem Megan is Missing, tapi aku rasa Junko Furuta ni dengan Megan is Missing ni macam ada connection. Tapi kisah Junko Furuta ni bukanlah filem, tapi dia sebenarnya adalah daripada kisah benar. So guys, that's it for today, dan aku harap dengan cerita yang aku sampaikan kepada korang pada hari ni, korang boleh ambil pengajaran yang mana kita jangan cuba-cuba pergi jumpa seseorang yang kita tak kenal, sebab benda tu macam-macam boleh jadi. Kita tak tahu orang tu, mak ayah dia siapa, latar belakang dia siapa, kita tak kenal orang tu. So filem tadi sebenarnya mengingatkan kita tentang bahayanya diri kita bila kita terlalu percaya orang daripada online. Aku harap korang boleh jaga diri korang dan jaga keselamatan korang. Pada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe di bawah dan turn on notification. Kalau korang tak subscribe aku, macam mana korang nak dapat notification? So korang kena subscribe aku dulu, barulah boleh turn on notification. At least korang tahu bila aku upload video-video yang baru dan korang tak ketinggalan berhari-hari, right? Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Twitter dan juga IG. Link dah ada kat bawah, just klik saja. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.